Salam sejahtera, selamat pagi anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya Jiji Ahmad. Kita mulakan dengan berita ini. Pilihan Raya Negeri PRN Johor yang bakal berlangsung dilihat sebagai cabaran hebat bukan sahaja kepada UMNO tetapi juga parti lain untuk meraih sokongan kira-kira 700,000 pengundi baru. Difahamkan terdapat dua kategori pengundi baru iaitu golongan berumur 18 hingga 20 tahun dan kategori berumur 21 tahun dan ke atas yang tidak pernah mengundi. Kami di Astro Awani mahu melihat konteks ini dengan lebih baik. Kita nak terus bersama dalam jam ini bersama penganalisis politik Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad. Selamat pagi Prof. Ya, selamat pagi je. Prof, melihat daripada perkara ataupun statistik yang saya bacakan tadi, angka yang saya bacakan tadi berkenaan dengan 700,000 pengundi baru, kita akan lihat kematangan pilihan dan juga partisipasi belia dalam proses pilihan raya akan teruji buat kali pertama sesulan PRN Johor yang akan berlangsung nanti. Adakah ini bermaksud parti-parti yang bertanding perlu bijak mengatur langkah yang lebih ke hadapan dalam memenangi hati 700,000 pengundi baru dalam PRN Johor ni? Ya, saya setuju. Kerana this is a groundbreaking situation. Belum pernah lagi kalau kita lihat selepas akta yang diperkenalkan untuk membolehkan individu yang berumur 18 tahun dan ke atas mengundi. Jadi ini baru pertama kali dan rata-rata yang saya temui menyatakan bahawa mereka pun tidak ada idea bagaimana ataupun pola pengundian mereka-mereka yang berumur 18 tahun ke 20 tahun ini. Jadi ini sudah tentulah akan memberikan satu kesan terutama kepada parti-parti yang cuba untuk mendapatkan sokongan daripada pengundi-pengundi muda ini. Kerana belum ada trend yang menunjukkan bahawa pengundi-pengundi ini akan memilih satu-satu parti ataupun memilih satu-satu calon. Jadi ini pasti akan memberikan satu kesan terutama dari segi kebolehupayaan parti-parti untuk mendapatkan sokongan mereka. Mereka perlu memikirkan apakah kaedah dan strategi terbaik untuk menarik pengundi-pengundi ini. Jadi sudah tentulah bagi saya ini merupakan satu cabaran yang besar kepada parti-parti yang bertanding untuk mencari apakah agenda yang dekat dengan pengundi-pengundi muda ini. Kerana apabila pengundi-pengundi muda ini merasakan bahawa mungkin isu-isu yang ingin diperjuangkan oleh parti itu tidak selari dengan keinginan mereka, maka sudah tentulah mereka tidak akan mengundi. Kerana walaupun kita tahu mereka ini mungkin belum mencapai tahap kematangan berpolitik, namun bagi saya penggunaan sosial media yang ada pada hari ini membolehkan mereka mendapatkan maklumat dengan lebih cepat. Jadi kadang-kadang kita tidak boleh menidakkan kematangan mereka. Jadi sudah tentulah situasi ini akan memberikan cabaran yang besar kepada mana-mana parti politik untuk mencari apakah perkara yang sangat dekat dengan pengundi-pengundi ini dan cuba untuk meraih sokongan mereka berdasarkan kepada usaha parti-parti ataupun calon-calon ini untuk memperjuangkan agenda tersebut. Ya, Prof, adakah juga undi 700,000 anak muda ini akan jadi penentu dalam PRN Johor nanti? Bagi saya, ya. Kerana kalau kita lihat berdasarkan kepada prestasi sebelum ini, kita tahu bahawa kecenderungan pengundi itu boleh kita jangkakan. Misalnya saluran 4 kita boleh jangkakan, saluran 3 kita boleh jangkakan, saluran 2 kita boleh jangkakan. Namun pengundi muda ini kita tidak boleh menjangkakan apakah kecenderungan mengundi mereka, pola pengundian mereka. Kita tidak boleh menjangkakan kerana belum ada lagi dalam sejarah pilihan raya di negara kita di mana pengundi muda ini boleh mengundi. Jadi sudah tentulah dalam jumlah yang agak besar itu 700,000 bukan satu jumlah yang kecil, maka ia berupaya memberikan impak kepada menentukan apakah seseorang calon itu ataupun parti itu berupaya untuk menang dalam satu-satu kawasan. Jadi bagi saya ini seperti yang saya katakan pada awal, satu cabaran yang besar bagaimana untuk menarik sokongan mereka. Dan sudah tentulah kaedah yang digunakan sebelum ini tidak lagi sesuai dan kita tahu bahawa generasi muda pun mereka tidak begitu suka untuk pergi kepada kaedah-kaedah yang lama yang digunakan pakai oleh parti-parti sebelum itu iaitu ceramah umum dan sebagainya dan kita tahu bahawa SOP juga tidak membenarkan kaedah tersebut. Jadi sudah tentulah generasi muda yang sangat peka dengan penggunaan sosial media, mereka akan memastikan bahawa apa juga isu-isu yang ingin dibawa itu digunakan berdasarkan saluran sosial media. Kerana itulah penggunaan komunikasi yang sangat dekat dengan generasi muda. Jadi bagi saya
parti-parti politik yang bertanding perlu bijak untuk menggunakan strategi, terutama menggunakan aplikasi sosial media bagi mendekatkan diri mereka dengan generasi muda ini. Jadi kerana kita lihat dengan jumlah yang agak besar ini, mereka berupaya untuk menjadi penentu. Kerana jumlah ini jika mereka tidak diberikan perhatian pasti akan merubah mana-mana keputusan pilihan raya nanti. Dan Prof, selain daripada perkara mengenai pengundi baru, ini juga ada satu perkara yang berlaku di PRN Johor yang kita lihat ada yang berpendapat bahawa pilihan raya negeri PRN Johor ini akan menjadi kunci sama ada kerjasama PAS dan UMNO menerusi Muafakat Nasional MN harus dikuburkan atau perlu disegarkan kembali. Pandangan Prof sendiri, adakah pemimpin PAS dan UMNO perlu memberi kenyataan jelas adakah MN ini benar-benar masih ada atau ia sebenarnya sudah terlerai? Ya, bagi saya itu satu isu yang sangat menarik. Kerana pada hari ini kita melihat ia seolah menjadi satu polemik. Kerana pemimpin PAS membuat beberapa kenyataan yang agak berbeza dengan beberapa pemimpin tertinggi UMNO sendiri. Dan kita lihat perkembangan terbaru di Kelantan di mana UMNO memutuskan langsung hubungan dengan PAS. Ia juga sangat menarik. Dan kalau kita lihat kenyataan pemimpin PAS pula, mereka menyatakan bahawa mereka tidak tahu menahu perkembangan tersebut. Jadi bagi saya, kedua-dua pemimpin sama ada daripada UMNO maupun daripada PAS perlu membuat kenyataan dengan lebih jelas di mana hala tuju mereka sebenarnya. Apakah mereka ingin bersama dengan MN ataupun bersama dengan PN, terutamanya PAS. Dan kalau kita lihat juga, mungkin UMNO sebelum ini kita dapati tidak begitu mahu untuk bekerjasama sebahagian daripada pemimpin UMNO sendiri kanan yang menyatakan bahawa mereka tidak lagi mau bekerjasama. Namun sebahagian daripada kepimpinan tertinggi UMNO masih mahu meneruskan kerjasama dengan PAS terutama untuk mengukuhkan MN menjelang PRN ke-15 nanti. Jadi ini satu senario yang menarik untuk kita perhatikan. Apakah langkah UMNO untuk menghadapi PRN di Johor ini akan berlaku tanpa kerjasama dengan PAS ataupun mungkin selepas ini beberapa siri perbincangan akan dijalankan untuk mereka meneruskan kerjasama antara PAS dan UMNO. Jadi ini bagi saya belum ada satu keputusan yang konkret kerana masing-masing pimpinan daripada kedua-dua parti tidak memberikan satu kenyataan yang jelas berkaitan apakah mereka akan meneruskan kerjasama pada kali ini di PRN Johor seperti mana yang tidak berlaku di Melaka di mana PAS bergerak secara bersendirian dengan PN, manakala UMNO juga bergerak secara bersendirian. Jadi apakah PRN di Johor ini akan menyaksikan fenomena yang sama berterusan ataupun PAS akan kembali bekerjasama dengan UMNO semula terutama dalam menghadapi PRN di Johor ini dalam menentang PH.